Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Okay. Okay, hari ini kita akan continue dengan chapter 6. Hari ini kita akan masuk cost of production. Kita dah habis dengan short run production. So hari ini kita akan lihat short run cost of production. Saya dah share nota dalam WhatsApp group, boleh lihat ya. Okay, so cost of production can be defined as money spent in the production process ataupun expenses in the production process yang spent by the producer. Okay, jadi bila kita nak produce barang dan perkhidmatan, we going to spend to pay wages for labor, interest on capital, rent to the landowner. So itu merupakan cost or expenses kepada producer lah in the production process. Okay, so basically cost ada beberapa konsep di sini. We have implicit cost, explicit cost, opportunity cost, social cost and sunk cost. So apakah itu explicit cost? Any expenses yang kita keluarkan untuk produce barang dan perkhidmatan. Okay, so money spent by producers on factors of production which do not belong to the owner themselves. Ya, maknanya di sini kita spend untuk bayar wages kepada labor, interest kepada machinery dan capital, and then rent kepada landowner. Itu adalah explicit cost. So what is implicit cost? Okay, so money spent by producers on factors of production which belong to the producer themselves. And it is the opportunity cost which firms make no actual payment. Okay, so maknanya di sini cost itu seseorang itu tidak keluarkan duit untuk membayar cost ini. So dia tak ada buat any payment for the cost untuk implicit cost. Contohnya, when you started a firm, you can give up the opportunity to earn salary as an architect. For example, before this awak adalah architect, awak dapat gaji RM5,000 and satu hari awak decided untuk stop jadi architect, nak quit and then awak nak buka company sendiri. So duit salary yang RM5,000 tu dah tak dapat. So itu merupakan implicit cost. So awak bukannya pay RM5,000 tu, awak tak keluarkan duit tu langsung, tetapi itu merupakan implicit cost sebab kalau awak tak buka business, awak akan dapat RM5,000. So dia basically macam opportunity cost lah, implicit cost, right? Okay, so opportunity cost is the value of resources in its next best use. And then social cost, the cost of production of a good that includes direct and indirect cost. For example, macam social cost adalah macam water pollution, air pollution. Dia more kepada externalities lah, pencemaran. And then sunk cost, the cost that a firm cannot recover from the expenditure it has made. Ni adalah contohnya macam equipment. Equipment yang kita beli, producer tu beli hanya untuk spesifik sahaja, untuk digunakan untuk specific use sahaja mesin itu. Dia tak boleh guna untuk benda-benda lain. Dia bukan macam multi-purpose. So because of that, cost itu dipanggil sebagai sunk cost. Cost itu dia macam kita tak boleh nak, dia jadi macam begitu sajalah, dia cost itu tidak boleh kita guna, dia hilang macam tu saja. So that is known as sunk cost, right? Okay, so short run production cost sama juga macam production lah. Maksudnya short run adalah defined as a period whereby there is at least one fixed input with one or more variable input. So dalam short run cost akan ada fixed input dan variable input, right? Okay, so now we're going to learn 7 types of cost in the short run. So basically dalam short run ada 7 jenis cost. Total fixed cost, total variable cost, total cost, average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost. Okay, so kita lihat one by one. So what is total fixed cost? Cost of input that are independent of output. Maknanya cost ini dia tidak berubah apabila output berubah. Okay, maksudnya di sini dia bila kita tak produce apa-apa pun kita kena bayar amount yang sama. Kita produce banyak mana pun kita perlu bayar amount yang sama. Macam kita rent building, kita sewa kedai. Kalau kita tak ada apa-apa sales pada bulan tersebut, kita perlu bayar tak sewa kedai? Kita perlu bayar juga sewa kedai walaupun kita tak jual apa-apa pada bulan tersebut. Okay, banyak mana kita punya profit, banyak mana kita punya sales, banyak kita akan bayar sewa tetap sahaja, tidak berubah. Okay, so total fixed cost remain constant even though output changes. So when quantity equals to 0, kita perlu tahu bahawa
total fixed cost value dia sama dengan total cost. Okay, so we have rental, interest payment, insurance premium, allowance for depreciation. So ini adalah contoh-contoh total fixed cost. Alright, so what is total variable cost? Refers to the cost of input that changes with output. So kalau total variable cost dia berbeza. Cost yang akan berubah apabila output berubah. Semakin banyak kita punya output quantity, semakin banyaklah total variable cost kita. So when quantity zero, total variable cost zero. Okay, right, so apa jenis total variable cost? Every variable input itu adalah total variable cost. Macam cost of raw materials, wages to labor, cost of utilities macam bayar elektrik, bayar air, bayar apa lagi, fuel, okay, and so on. That is total variable cost. Okay, and then total cost. Yeah, total cost refers to the sum of all inputs. Yeah, total cost adalah total fixed cost campur total variable cost. Kita akan dapat total cost. Ya, so maksudnya total cost ni dia semakin banyak kita produce, semakin banyaklah total cost kita. So that is for total cost. Ya, total fixed cost, total variable cost dan total cost. So kalau kita buat dalam diagram, so kita akan lihat di sini yang warna merah ni adalah total fixed cost. You see here the curve is horizontal, maknanya tetap total fixed cost tidak berubah. Ya, so kalau kita tak produce apa-apa, kita bayar amount yang sama. Contohnya kalau 1,000, 1,000 lah sehingga banyak mana pun kita produce, kita tetap bayar 1,000 juga. Ya, total fixed cost. Untuk total variable cost yang warna biru ni, dia start zero sebab bila output zero, total variable cost pun zero. Dan semakin banyak output, semakin banyak total variable cost. So, total variable cost dia increasing. Untuk total cost pula, dia akan start dekat warna merah, dekat total fixed cost. Kenapa dia tak start dekat sini? Sebab dalam total cost ada total fixed cost plus total variable cost. So dia akan start dekat total fixed cost di sini dan upward sloping. Maknanya semakin banyak output, semakin banyaklah total cost. Okay? And then we move to average fixed cost. Average fixed cost is fixed cost per unit of output. Macam mana nak dapatkannya? Total fixed cost bahagi quantity. So average fixed cost ini continuously decline as output increases. Semakin banyak output, average fixed cost akan semakin menurun. Kenapa? Kita tengok di sini. So total fixed cost contohnya dia fix ke 100 and then kita untuk dapatkan average fixed cost kita dah bahagi dengan quantity lah. So kalau kita bagi quantity 100 bagi 1 100, 100 bagi 2 50, 100 bagi 3 33.33 dan seterusnya kita akan dapati semakin banyak output, average fixed cost akan semakin berkurangan. So average fixed cost negatively slope. Okay. And then for average variable cost, it is per unit of output, variable cost per unit of output. Macam mana nak dapatkannya? Total variable cost bahagi quantity dan dia berbentuk U, U shape. Dia berbentuk U bermaksud pada mulanya dia akan decreasing, reach minimum and increasing. Okay. What about average cost? Yeah, total cost per unit of output. Right, so kita ada dua cara nak dapatkannya. Average cost adalah average fixed cost plus average cost, average variable cost. Kita boleh ambil average fixed cost tambah average variable cost ataupun total cost bagi quantity. Ada dua cara, ya. Yeah? And untuk average cost dia berbentuk U juga, U shape. And the last one is marginal cost. Marginal cost is the change in the total cost that results from producing another unit of output. Change in total cost bahagi change in quantity. Okay? Right. So kita lihat di sini. Warna biru ni, ya, downward sloping adalah average fixed cost. Semakin banyak output, semakin berkurangan average fixed cost. Dan kita average variable cost ni warna kuning ni U shape dan average cost warna hijau U shape berada di atas. Okay. So kita dapati bahawa semakin banyak output, average fixed cost dengan average variable cost dengan average cost akan getting closer. Sebab apa? Sebab dalam average cost ni ada average fixed cost dan average variable cost. Semakin kurang average fixed cost apabila output meningkat, ya, semakin kurangnya average fixed cost, average variable cost dengan average cost akan getting closer. Dia akan menjadi dekat lah. Okay. And you see warna merah ni adalah marginal cost. So marginal cost dia akan cut, dia akan memotong average variable cost dan average cost at their minimum point. So apabila average cost berada di minimum dan apabila average cost berada di minimum, marginal cost akan cut
at its minimum point, at their minimum point. Okay? Right. So now kita lihat macam mana nak kira. Okay. So kita assume yang warna hitam ni adalah information yang kita ada, yang warna merah ni tak ada, kita kena cari. Okay, so we have quantity, we have total fixed cost here and total variable cost. So macam mana nak cari total cost? Total fixed cost plus total variable cost. 20 campur kosong, 20. 20 campur 15, 35. 20 campur 25, 45. 20 campur 30, 50 dan seterusnya. Okay. And then average fixed cost. Okay, average fixed cost adalah total fixed cost bahagi quantity. Okay, 20 bahagi 1, 20 bahagi 2 dapat ni. 20 bahagi 3 dapat average fixed cost. Untuk average variable cost, ya, total variable cost bahagi quantity. Okay, 15 bahagi 1, 15, 25 bahagi 2, 12.5, 30 bahagi 3, 10, dapat yang ni. Untuk average cost pula ada dua cara tadi. Kita boleh ambil average fixed cost campur average variable cost. 20 campur 15, 35, 10 campur 12.5, 22.5 dan seterusnya. Atau kita boleh ambil total cost bahagi quantity. Ya, 35 bahagi 1, 45 bahagi 2. Kita dapat sama sahaja kedua-dua cara ni kita akan dapat value yang sama. Dan marginal cost, change in total cost bahagi change in quantity. Okay. Berapa? Kita tengok difference here, 35 tolak 20, 15 bahagi difference here 1, 25 bahagi 1, 15 bahagi 1, 15. 45 tolak 35, 10 bahagi 1, 10. 50 tolak 45, 5 bahagi 1, 5. Ini adalah untuk marginal cost. Okay? Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Okay, kita lihat pada dia punya latihan pula lah. Okay, kita lihat di sini. Okay, based on the data below, answer the following questions. Okay, so kita complete di sini, kita complete the column. So kita ada information of total variable cost dan satu total cost di sini. So bagaimana kita nak cari total fixed cost dan seterusnya? Okay, kita tahu bahawa bila quantity zero, value total fixed cost dengan total cost adalah sama. So kita tahu di sini total fixed cost adalah 360. Sampailah kuantiti yang ke-6. Okay. So now boleh tak cari total cost? Boleh lah. Ya, macam mana? Total variable cost campur total fixed cost. Dapatlah total cost. So 360 campur 180 berapa? 540. 360 campur 240, 600. 360 campur 270, 630. 360 campur 315, 675. 360 campur 420, 780. 360 campur 630, 990. Okay, boleh? Boleh. Okay, so cari marginal cost, apa formula dia? Change in total cost bahagi change in quantity. So change in total cost, ya, cari perubahan di sini, 540 tolak 360 bahagi dengan quantity perubahannya satu sahaja. Ya, so 180. 600 tolak 540 adalah 60 bahagi 1, 60. 630 tolak 630 bahagi 1, 30. 675 tolak 630 bahagi 1, 45. 780 tolak 675 bahagi 1, berapa? 105.
dan 990 tolak 780 bahagi 1, 210. Okay. Kemudian boleh tak cari average cost? So dekat sini average cost kita tak ada information average variable cost dan average fixed cost. Jadi kita cari total cost bagi kuantiti lah. So 500 bagi 1, 540. 600 bagi 2, 300. 630 bahagi 3, 210. 675 bahagi 4, 168.75. 780 bahagi 5, 156. 990 bahagi 6, 165. Okay. Okay, kemudian average variable cost. Jadi average variable cost adalah total variable cost bahagi kuantiti. Ni 180. Kemudian 120, 270 bagi 30, 90, 315 bahagi 4, 78.75, 420 bahagi 5, 84, 630 bahagi 6, 105. Dan yang terakhir sekali adalah average fixed cost. Okay. So here berapakah total fixed cost? 360. 360 bahagi 1, 360 bahagi 2, 180. Kemudian 360 bahagi 3, 120. 360 bahagi 4, 90. 360 bahagi 5, 72. 360 bahagi 6, 60. Okay, right. Dia tanya sini, what is the fixed cost faced by the firm? Okay, berapakah fixed cost? 360. 360. Okay, and then disuruh sketch average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost in a diagram. Sketch saja, tak payah guna kertas graf lah. So average fixed cost downward sloping, average variable cost U-shape, average cost di atas, marginal cost cut both average variable cost and average cost at its minimum point. Okay, kita lihat pula soalan yang ni. Ya, dibagi sama juga total variable cost, satu total cost. So berapakah total fixed cost di sini? Siapa boleh bagi tahu? 60. Okay, betul. 60. Okay, 60 ke semuanya. Okay. So, boleh bagi tahu saya berapakah total cost di sini? 160. Okay, 160. Seterusnya? 240. 240. Seterusnya? 300. 300. Seterusnya? 400 dan yang terakhir? 560. 560. Okay, bagus. Kemudian kita cari marginal cost. Okay. So change in total cost bahagi change in quantity. Change in quantity 1. So kita tolak saja di sini berapa? 100 bahagi 1, 100. Seterusnya? 240 tolak 160 bahagi 1 berapa? 80, betul? 300 tolak 240 bahagi 1 berapa? 60. Okey. 400 tolak 300 bahagi 1, 100. 560 bahagi, tolak 400 bahagi 1 berapa? 160. Okey. Kemudian kita ada average fixed cost. Okey. 60 bahagi 1, 60. 60 bahagi 2. 60 bahagi 3, 20. 60 bahagi 4 berapa? 15. Okey, dan 60 bahagi 5, 12. Okay, average variable cost. Total variable cost bagi kuantiti. 100 bagi 1, 100. 180 bagi 2 berapa? 90. 240 bahagi 3 berapa? 80. 340 bahagi 4,
85, 500 bahagi 5, 100. Dan yang terakhir sekali average cost. Okay, nak cari macam mana? 160. Yes, sama ada kita tambahkan average fixed cost dan average variable cost atau total cost bagi quantity. So kita tambahkanlah so 160 lagi. 100, 120. 20 lagi, 100. 100, seterusnya 100 100 dan 100. dan 112. 12. Okay, bagus. Right. So ditanya di sini, is the firm operating in the short run or long run? Explain why. Siapa boleh jawab? Short run or long run? Cepat jawab. Siapa boleh jawab? Short run betul. Okay, kenapa short run? Sebab fixed cost. Okay, because there is fixed cost. Bila ada fixed cost bermaksud adanya bila ada fixed cost bermaksud adanya fixed input. Okay, so short run sebab there is fixed cost. Right? Okay. Boleh faham? Faham. Alright, so kalau macam tu saya nak you all teruskan dengan latihan textbook. Hari tu dah buat sampai soalan short answer tu sampai 3, soalan 3. Okay, so now continue dengan soalan 4, 5, 6 dan 7. Ya, page 200 sampai 202. 4, 5, 6 adalah soalan cost dan soalan 7 tu adalah soalan theory of production. Awak je sketch saja dalam textbook. Okay? Boleh? Lepas ini teruskan dengan latihan. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh terus tanya saya. Share sekali lah dalam WhatsApp group. Okay? Ada soalan tak? Tak ada. Semua okey ya? Okey. Semua faham? Okey. Kalau macam tu sahajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi next week. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, thank you madam. Okay, welcome. Okay, Thank you, welcome. madam. Welcome. Thank you madam. Welcome.